Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya sekarang berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKN. Saya di booth Santai Ilmu Publication 3032. 3032 je lah. 3238. Kita di booth 3238. Sahabat-sahabat boleh datang, insya-Allah saya akan ada di sini sehingga waktu maghrib. Sahabat-sahabat, saya diminta untuk memberikan satu reaction berkaitan tentang kenyataan daripada Datuk Rosham kepada Habib Omar yang sebelum ini telah viral, cuma saya tak sempat untuk rekodkan di studio, jadi kita rekodkan di sini. Moga-moga suara saya dapat kedengaran dengan baik. Kita tengok video ini sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya tidak ada soalan, tapi saya ada satu permintaan. Saya tertarik dengan cerita Habib tentang seorang lelaki memberi minuman sehingga orang itu tidak mati dan berselisih di antara ke syurga dan neraka. Mohon saya pada Tuan Habib, pandanglah kami dalam satu dewan ini. Simpanlah kami dalam hati Habib. Jika kami tidak diizinkan masuk ke syurga, kami berselisih dengan Habib untuk ke syurga. Mohonlah pada Allah syafaat untuk tarik kami semua ke syurga. Terima kasih Datuk Rosham atas luahan tersebut. InsyaAllah kita nantikan jawapan daripada Fadilatul Habib Omar bin Hafiz Hafizahullah. اللهم لا تصرف من أجمعنا أحدا إلا وسقيت قلبه نور الصدق معك. Ya Allah, janganlah Engkau bersuraikan kami pada majlis malam hari ini, melainkan hati-hati kami semua telah disirami dengan minuman yang Engkau beri kepada kami. والمحبة لك ولرسولك. Dan minuman kasih sayang dan cinta kepadamu dan Rasulmu. ولا تصرف منا أحدا إلا وقد كتبت له رحمتك الواسعة الأبدية. Dan janganlah Engkau, ya Allah, jadikan kami bersurai daripada majlis ini, melainkan Engkau dah catat kami semua dalam golongan orang-orang yang Engkau rahmati. Okey, kita dah tengok video berkenaan daripada Datuk Rosham sebut kepada Habib Omar bin Hafiz berkaitan tentang isu ini. Saya tertarik dengan beberapa perkara, antaranya adalah jawapan daripada Habib Omar sebelum kita bahas berkaitan tentang ataupun kenyataan daripada Datuk Rosham. Tapi Habib Omar bila soalan itu diberikan ataupun kenyataan itu disampaikan kepada beliau, dia berdoa kepada Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Itu adalah satu tindakan yang terpuji, satu tindakan yang bagus dalam menghadapi hal berkenaan, dan dia tidak menambahkan perkara ini menjadi lebih buruk dengan dia pergi tambah dengan khurafat ataupun sebagainya. Alhamdulillah, ini adalah satu perkara yang bagus dan patut dipuji, dan kita pun patut ikut apa yang Habib Omar lakukan. Cukup bagus yang tu. Cuma soalan daripada Datuk Rosham tu agak ada sedikit, nak kata masalah sangat tidak juga. Itu saya nak bacakan hadis ini secara panjang, secara lengkap. Moga-moga kita dapat ambil manfaat ilmu, insya-Allah. Dalam hadis ini diriwayat daripada Sunan Ibn Majah. Saya tidak hafal hadis ini, jadi kita mungkin boleh baca hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khallasallahu al-mu'minina minan nar wa aminu fama mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu fid dunya ashadda mujadalatan minal mu'minin li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilu an-nara qala yaquluna rabbana ikhwanuna كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار
summa man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin qala Abu Sa'id faman lam yusaddiq hadha falyaqra inna Allah la yadhlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Hadis ni adalah hadis yang sahih. Disebutkan di situ bahawa ketika orang-orang yang mukmin selamat dari neraka, disebutkan oleh Nabi SAW, demi jiwa yang ada di tangan, jiwaku berada di tangannya. Ada seseorang di antara kalian yang paling semangat menuntut kepada Allah, mendatangkan kebenaran dari kalangan orang mukmin yang masih di neraka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa, salat dan haji bersama kami. Dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang yang anda kenal. Maka diharamkan gambar mereka dari neraka. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan dari neraka yang lahap oleh api neraka sampai setengah buku lali dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah anda perintahkan kepada kami. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan, sudah tidak ada lagi orang yang telah anda perintahkan. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat setengah dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang telah anda perintahkan. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kamu dapatkan di hatinya seberat zarrah dari kebaikan, maka keluarkan dia. Maka banyak sekali makhluk yang dikeluarkan. Kemudian mereka berkata, wahai Tuhan kami, sudah tidak ada lagi orang yang berbuat kebaikan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, kalau sekiranya kamu semua tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka kalau mahu bacalah ayat, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebaikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakan dan memberikannya dari sisinya pahala yang besar. Surah An-Nisa yang 40. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Cerita ini adalah cerita yang benar dan kita boleh terima cerita ni. Pun begitu, tak ada keperluan untuk kita nak maklumkan kepada habib ke, kepada seorang orang yang baik ke, kepada syekh ke dan seumpamanya, bahawa kalau jumpa kami dekat dalam api neraka ke ataupun seumpama dengannya, tolonglah minta syafaat kepada mereka untuk keluarkan kami daripada api neraka dan duduk dalam syurga. Tidak ada keperluan berkenaan. Dalam hadis itu jelas menunjukkan bahawa perkenalan mereka di situ bukanlah sekadar kenal, Habib datang kat sini, bukan macam tu, tetapi musahabah. Maksudnya dia bersahabat sungguh dengan orang tu, dia solat sama macam dengan orang tu, solat jemaah sekali, daripada sudut puasa sekali, dari sudut pergi haji sama-sama, tetapi tiba-tiba dalam syurga tak nampak dia dalam syurga. Maka pada waktu ketika itu, peristiwa itu berlaku dalam syurga, tidak berlaku di atas muka bumi. Kat atas muka bumi ni hampir pesan berapa banyak kali pun kepada orang soleh itu, kepada orang itu, bagi pesan kepada dia, jangan lupakan aku nanti pun. Nanti dekat akhirat ia tidak ditimbang atas kadar itu, ia ditimbang atas kadar amal soleh anda. Wallahu ta'ala alam. Saya harap anda dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini, seringkas dan juga padat. Moga-moga jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Kita di Boost 3238. Boleh jumpa saya insya-Allah hari ini sehingga pada hari Jumaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.